Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi hari ini saya diminta mengulas ya prestasi 100 hari kerajaan pimpinan Ismail Sabri ya, ataupun 100 hari kita juga lihatlah pelantikan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Jadi saya diminta mengulas lah, sebab kalau tanya Ismail Sabri mesti dia beritahu berjaya ya. So dia buat kad laporan sendiri ya, beri markah 90. Jadi hari ini kita nak lihat ya takat mana kejayaan kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Baik, sebelum saya sambung, pastikan anda share ramai-ramai, dan jika berlaku gangguan siaran jangan ke mana-mana, refresh page dan saya akan kembali. Dan juga bahagian kedua siri bahasa Inggeris ya, yang menceritakan situasi politik sebenar di negara ini akan disiarkan esok atau lusa, jadi pastikan anda menontonnya. Baik, jadi saya ditanya prestasi kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Jadi kita lihat ya, apabila Muhyiddin Yassin tumbang dan Ismail Sabri mengambil alih, okay, kita sebenarnya inginkan satu pembaharuan, sebab kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin memang gagal segagal-gagalnya. Malah Najib sendiri beritahu gagal segagal-gagalnya. Okey, ya, terima kasih dia ya, Denoz ya. So gagal segagal-gagalnya. Okey, dan saya dah berulang kali beritahu, sebenarnya kerajaan Muhyiddin ke kerajaan Ismail Sabri ke, bendanya sama. Kalau kerajaan Muhyiddin, Ismail Sabri jadi timbalan Perdana Menteri dan watak utama dalam hal-hal berkaitan dengan COVID dan SOP dan sebagainya. Okey. Jadi bila kita cerita kegagalan kerajaan pimpinan Muhyiddin, ianya sebenarnya melibatkan kegagalan Ismail Sabri, kegagalan Khairi, kegagalan menteri-menteri UMNO, sebab ianya kerajaan gandingan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional dan segala keputusan dibuat secara kolektif oleh PPBM, PAS dan UMNO, menteri-menteri dia. Okey. So ianya tak ada beza kalau kita lihat, sebab gerombolan ahli-ahli parlimen sama yang membentuk kerajaan pimpinan Ismail Muhyiddin, yang sama tu membentuk kerajaan pimpinan Ismail Sabri. Muka-muka kabinet lebih 90% sama ya. So jadi ianya sama. Okey, sekarang kita nak lihat apabila kita kata Muhyiddin gagal, jadi dia gagal menangani COVID, ada politik darjat, kemudian rakyat seksa sebab pelaksanaan pelbagai lockdown yang separuh masa, yang berdarjat ya, hukuman ikut darjat dan sebagainya, berleluasa. Kemudian politik kemaruk kuasa, di mana daripada menumpu kepada kebajikan rakyat yang tengah seksa, yang tengah menderita, ramai bunuh diri, ramai berjuta sama ada hilang pekerjaan ataupun menanggung pengurangan dalam pendapatan, kos sara hidup meningkat dan sebagainya, mereka lebih sibuk bercatur untuk merampas kerajaan-kerajaan negeri yang dipimpin pembangkang. Okey, so itu berlaku. Dan memang sogokan kuasa dan kedudukan berleluasa di bawah pentadbiran Muhyiddin. Bila mai babak Ismail Sabri ni, kononnya nak ada pembaharuan. Jadi kita dah tunggu 100 hari lebih. Ini dah jauh lebih 100 hari. Okey. Pertama sekali Ismail Sabri dia ulang balik segala kegagalan Muhyiddin dengan membentuk antara kabinet terbesar dalam sejarah tanah air, dan pentadbiran dengan lantikan-lantikan yang antara terbesar dalam sejarah tanah air. Kini dah ada 5 penasihat ya. Rakyat tengah seksa ni, kononnya negara tak ada duit, tapi ditambah
penasihat, tetap dengan dasar sogokan. Politik darjat dia tetap. Okey. Sebentar lagi saya akan ceritalah tentang mana dia punya darjat tu. Politik kemaruk kuasa ni tetap jelas. Lepas Ismail Sabri ambil alih, UMNO lawan UMNO, ini yang paling lucu ni. UMNO tikam UMNO sehingga tercetus pilihan raya negeri Melaka lebih awal daripada yang sepatutnya. Ya, DUN Melaka dibubarkan lebih awal dari sepatutnya atas sebab UMNO lawan UMNO. Dan kemudian UMNO lawan PPBM, UMNO lawan PAS. Ya. So sama. Tiba-tiba masa Melaka tu, COVID tu semua lupa. Ya. Kemudian darurat di Sabah, di Sarawak ditamatkan dan kini berlaku pilihan raya negeri Sarawak. Walhal kita diberitahu sebelum Ismail Sabri dilantik ada persetujuan bahawa pilihan raya umum tak lama lagi. Tapi mereka tak nak tunggu, mereka tak nak buat serentak. Mereka lebih suka membazirkan dana rakyat untuk membuat secara berasingan walaupun dijangka PRU tak lama. Ya, so itu berlaku. Dan kemudian kalau cerita darjat ni, ya, kita lihat orang yang melanggar SOP ni, perhimpunan penjarakan sosial ni, ada yang didenda beribu-ribu ringgit. Tapi satu acara yang dianjur oleh Jabatan Perdana Menteri, satu unit di bawah Jabatan Perdana Menteri, maknanya Jabatan Ismail Sabri sendiri yang menganjur, ya, yang 100 hari, ya, perhimpunan untuk 100 hari itu, yang dihadiri oleh Ismail Sabri sendiri, yang dihadiri oleh Khairi sendiri, langgar SOP. Dia serupa satu bazar di mana sesak dengan orang, sebab di situ ada tarikan, iaitu boleh bayar compound, boleh bayar saman dengan diskaun. Jadi memang pun orang tertarik ke sana. Ya, sesak. Ismail Sabri hadir, dia tak kata apa-apa. Dia pun nampak meriah bersama dengan penonton, orang hadirin. Khairi datang sama, tak kata apa. Dia pun nampak meriah dengan hadirin. Bila pelanggaran SOP ni dikecam netizen, dikecam media, baru nak cerita. Itu pun difahamkan. Malaysia Kini melaporkan. Di situ Malaysia Kini cuba mendapatkan pendapat Khairi berhubung pelanggaran SOP. Khairi enggan menjawab. Akhirnya didenda RM1,000. Ya. Itu berlaku di bawah pentadbiran Ismail Sabri. Kemudian negara menghadapi satu ancaman kepada kelangsungan ekonomi disebabkan kegagalan Muhyiddin, disebabkan pandemik COVID, disebabkan rakyat terseksa, mengalami pelbagai masalah dari segi peluang pekerjaan yang jauh menurun sebab beratus ribu, ya, syarikat kecil sederhana tutup kedai sebab kegagalan kerajaan. Kemudian pendidikan terbantut, pelbagai masalah yang dia tidak akan berakhir baik sahaja kita buka balik ekonomi. Kesan daripada COVID dan kegagalan kerajaan terdahulu ni, dia akan makan masa yang lama untuk diatasi. Ya, hutang keliling pinggang yang ditanggung oleh beribu-ribu syarikat, individu kerana kegagalan kerajaan ni, benda ni masih ditanggung dan akan terus ditanggung dan akan memudaratkan mereka, memudaratkan ekonomi. Pendidikan yang terbantut ni dulu ni akan memberi kesan kepada pelajar sampai sekarang dan mungkin di masa depan. Ekonomi negara dan tahap keyakinan pelabur yang dah berkurang tu masih dibawa, masih ditanggung dan mungkin akan terus ditanggung. Jadi kerajaan perlu ada satu rangka kerja, blueprint, bagaimana perkara-perkara yang dikatakan gagal tu dari sudut ekonomi, pendidikan, kesihatan, sosial, politik, yang jelas kita boleh takrifkan, boleh senaraikan. Bagaimana ianya akan diatasi bagi jangka pendek, sederhana dan panjang, supaya kita boleh membawa balik negara kita dalam masa terdekat
ke landasan yang betul, ke landasan ke arah kemajuan. Tapi tidak ada. Ismail Sabri menubuhkan balik MKN yang pada dasarnya diciplak daripada idea Tun, sebab idea gerombolan ni, gerombolan yang bentuk kerajaan ni adalah sama dengan gerombolan yang bentuk kerajaan pada masa Muhyiddin. Mereka tidak ada idea langsung macam mana nak selesaikan masalah. Sebaliknya, Tun mencadangkan kepada Yang di-Pertuan Agong pembentukan MKN ala Mageran. Mereka ciplak idea ni, yang seharusnya sebenarnya tidak ada kerajaan, hanya MKN yang mengurus tadbir negara. Dan bilangan individu yang duduk dalam MKN ni adalah terdiri dari pakar-pakar, tak lebih dari 20 individu untuk mengatasi kegagalan. Ini sekarang MKN digunakan sebagai satu pentas lagi untuk menyogok jawatan. Ramai menteri dalam sana, ramai ahli politik dalam sana, dan tidak ada satu blueprint cara untuk menyelesaikan masalah ekonomi, politik, sosial, pendidikan dalam jangka pendek, sederhana dan panjang yang merujuk kepada kegagalan kerajaan terdahulu, yang merujuk kepada akibat buruk yang dibawa oleh COVID ke arah masa depan yang lebih cemerlang. Tidak ada. Maknanya dasar-dasar tak lari jauh daripada dasar-dasar kerajaan pimpinan Muhyiddin. Macam mana nak kata tak gagal? Gagal. Sebab bila kita bentuk kerajaan atas dasar sogokan, kuasa dan kedudukan, seperti mana yang sedang dilakukan oleh Ismail Sabri sekarang, dengan pentadbiran dengan jawatan antara yang tertinggi dalam sejarah, maka kita tidak akan ada satu kumpulan pentadbir yang berada di sana semata-mata atas kemampuan. Mereka berada di sana sebab mereka diberi jawatan untuk terus sokong kerajaan. Ya. Dana rakyat, dalam pada kerajaan kata tak ada dana, dibazirkan dengan pembayaran gaji, allowance dan sebagainya kepada penasihat-penasihat, ramai menteri, timbalan menteri, pengerusi GLC dan sebagainya, dan seterusnya kepada duta-duta yang kita difahamkan tidak keluar negara, tidak pernah keluar negara, tetapi allowance mereka, emolument mereka terus berjalan. Dan mereka mengharapkan rakyat kata kerajaan ini telah berjaya. Ya. Cerita MKN pun cukup. Orang yang dikatakan gagal tu dilantik sebagai pengerusi untuk mengetuai MKN, kononnya untuk mengatasi kegagalan dia, untuk memulihkan negara. Ya. Kemudian MKN ni sepatutnya lapor terus kepada Yang di-Pertuan Agong. Ini dikawal oleh kerajaan. So kemudian kita ada, lepas Ismail Sabri dilantik, sudah ada kontroversi melibatkan seorang menteri, Faizal Azumu. Dua kontroversi. Salah satu daripadanya, beliau ditegur terus oleh TMJ kerana menipu berhubung harga tanah. Satu permintaan yang TMJ beri, minta kepada TMJ, Faizal Azumu minta kepada TMJ. Kemudian komen-komen yang diberi oleh Faizal Azumu berhubung atlet ke olahragawan ke, saya lupa, yang mencetus kontroversi. Kemudiannya kita ada Khairi sebagai menteri beritahu akan menyusahkan rakyat yang menolak vaksin, sehingga mencetuskan kemarahan rakyat. Ya. Ini semua berlaku dalam 100 hari. Ya, pentadbiran Ismail Sabri. Ini Ismail Sabri bertanggungjawab secara langsung. Benda-benda lain pun berlaku yang menimbulkan tanda soal, tapi itu kita tidak tahulah Ismail Sabri terlibat ke tidak. Tapi memang berlaku bawah pentadbiran dia. Seperti pemberian pasport kepada seorang yang telah disabit bersalah. Ya. Kemudian PRN Melaka, daripada
Tapi ini soal parti lah, Najib yang mengetuai kempen dan sebagainya. Tapi apa pun, rakyat dah muak. Rakyat nak pilihan raya. Dan kita lihat dalam UMNO hari ini berlaku ketegangan di antara Ismail Sabri dengan Zaid Hamidi atau kluster mahkamah. Mereka nak sanksi ke tak sanksi ke, tapi ini yang berlaku. Sebab Ismail Sabri tidak inginkan pilihan raya dalam masa terdekat. Dia ingin tekan UMNO untuk adakan PAU, Perhimpunan Agung UMNO. Dan selepas itu, yang memang akan diadakan pada Januari, minta maaf, dia nak buat pemilihan UMNO sebelum PRU. Jadi di situ nampak mereka nak dulu menguasai UMNO, kem Ismail Sabri ini, sebelum diadakan pilihan raya. Zahid pula, kem Zahid, kem kluster mahkamah ni terdesak. Mereka nak pilihan raya secepat mungkin. Pakatan Harapan pun pula serba salah. Sebab lagi lama dia terlibat dalam MOU, lagi lama dia beri nyawa kepada Ismail Sabri, lagi berkurang keyakinan penyokong dia terhadap Pakatan Harapan. So dia dalam dilema. Kalau Pakatan Harapan tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, akan tercetus pilihan raya sebab kluster mahkamah mesti akan tarik. Kalau dia tak tarik sokongan, penyokong dia memang dah meluat dengan PKR khususnya, dan sebilangan penyokong DAP dalam 10-20% tu dah tak yakin dengan DAP. So ini situasi dia di negara kita. Politik carcar merbah, dan tidak ada apa-apa usaha yang telah dilaksanakan oleh Ismail Sabri yang menunjukkan ada satu pembaharuan yang dibawa yang mampu menyelamatkan negara kita, membawanya kembali kepada landasan yang betul, yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur yang pada ketika ini melihat politik dia huru-hara, melihat cara sogokan jawatan kedudukan dan sebagainya yang dibuat, dan ketidakstabilan politik, mereka tidak yakin untuk melabur dana di negara ini. Tidak ada apa-apa laporan yang dikeluarkan yang menunjukkan negara kita sudah balik ke landasan, ke arah kemajuan dari sudut ekonomi, dari sudut pelaburan asing terus. Okey. Dan suka tak suka, pencapaian negara kita, COVID tak COVID, antara terburuk di rantau ini. Semuanya gara-gara pentadbiran melibatkan menteri-menteri PAS, UMNO dan PPBM. Ya. So itu situasi politik semasa, dan itulah komen saya berhubung dengan pentadbiran Ismail Sabri yang tidak beza daripada pentadbiran Muhyiddin. Memang gagal. Jadi saya setujulah dengan Mukris Mahathir yang memberi F kepada kerajaan Ismail Sabri. Memang F pun gagal. Ya. Jadi jika ada soalan, saya akan ambil 1-2 soalan sekarang. Jadi pastikan anda bertanya bermula sekarang, dan pastikan anda share ramai-ramai live ini. Jangan hiraukan ya Laskar Cyber ni. Ini memang kerja mereka lah. SOP COVID gagal. SOP COVID ni dah jadi, kalau kita pergi ke luar, kalau kita berinteraksi dengan rakyat di luar sana, ia dah jadi bahan lawak jenaka. Apabila kita sebut je kerajaan dan kita kaitkan dengan SOP, dah jadi bahan lawak jenaka. Ya. Dan nampak sangat memihak kepada blok kerajaan. Contohnya di Melaka, SOP dibuat, tak boleh kempen apa dan sebagainya. Tapi apabila kononnya ada pelanggaran, ya, bila Najib turun, Ismail Sabri turun, ada satu insiden di mana Ismail Sabri turun dan di situ jelas ada pelanggaran COVID, penaja didenda RM10,000. RM10,000 ni celah gigi bagi parti-parti politik. Ya. Sama juga pelanggaran berleluasa SOP dalam event 100 hari yang dihadiri oleh Ismail Sabri dan Khairi, yang jelas dilihat meriah bersama hadirin, didenda RM1,000. Kat situ dah nampak ada unsur-unsur politik darjat
sebab pihak lain didenda lebih tinggi atas pelanggaran pada tahap yang tidak setanding dengan pelanggaran SOP di dalam event 100 hari itu. Assalamualaikum Tuan, mohon ulas. PM Singapura memaklumkan Ismail Sabri telah bercadang untuk menghidupkan semula projek kereta api berkelajuan tinggi padahal masa di bawah kerajaan Muhyiddin telah memberhentikan projek ini dengan membayar pampasan 320 juta kepada Singapura. Ya, yang itu kami sedang cuba mendapatkan maklumat terperinci apa yang sebenarnya telah berlaku, dan bila sampai masanya saya akan komen. Ya, so saya akan komen. Tapi terima kasih Zamzani. Di manakah kedudukan sebenar Tok Mat Hassan? Saya difahamkan ada perbincangan yang berlaku antara kluster mahkamah dengan Tok Mat Hassan ke arah mencalonkan Tok Mat Hassan sebagai calon Perdana Menteri sekiranya pilihan raya diadakan dalam masa terdekat. Ya. Dan untuk itu, jika benar perbincangan ini berlaku dan jika ianya berjaya, jika ada persetujuan bahawa Tok Mat Hassan akan menjadi calon Barisan Nasional pada PRU 15, maka Tok Mat Hassan pada PRU 15 perlu bertanding kerusi parlimen. Ya. So itu situasi dia. Tapi setakat mana perbincangan itu berjaya, saya tidak tahu. Okey. So itulah perancangan kluster mahkamah. Sudah pasti Ismail Sabri ingin diri dia sendiri dicalon sebagai Perdana Menteri, walaupun Ismail Sabri telah memasuki satu persefahaman atau perjanjian dengan Zahid bahawa sekiranya kluster mahkamah menyokong dia sebagai calon Perdana Menteri dulu, ya, masa langkah Royal Chulan, sebagai balasan Ismail Sabri sebaik sahaja boleh diadakan pilihan raya apabila angka COVID menurun, dia akan cetuskan pilihan raya. Jadi kita lihat sekarang boleh diadakan pilihan raya. Sudah berlaku pilihan raya negeri Melaka, akan berlaku pilihan raya negeri Sarawak. Tetapi nampaknya Ismail Sabri dah selesa dengan jawatan Perdana Menteri. Jadi sudah timbul ketegangan di dalam UMNO antara Ismail Sabri dengan Zahid. Sebab Ismail Sabri nak tunggu lebih lama sikit, mungkin sampai bulan Julai tahun depan ke apa ke. Zahid nak serta-merta lepas pau. Dan sudah ada perpecahan yang besar. Kalau anda ingat dulu, saya beritahu akan berlaku satu perpecahan besar dalam UMNO. Jadi nampaknya saya betul lah, saya tak menipu lah. Dan perpecahan ni belum lagi nyata, akan nyata tak lama lagi, percayalah. Ya. Nur Isham, benarkah Tun Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin tidak sehaluan? Itu memang benar lah. Itu memang benar. Saya sudah buktikan beberapa kali propaganda palsu yang dimainkan oleh Kem Najib. Dan salah satu propaganda palsu yang dimainkan oleh Kem Najib adalah ini semua perancangan Muhyiddin dengan Tun. Ya, kalau benda lain mereka boleh menipu, benda ni juga mereka boleh menipu lah. Tapi apa pun perancangan kluster mahkamah ni untuk mencalonkan Ismail Sabri dengan harapan dengan adanya Ismail Sabri akan memihak kepada mereka, percaturan jangka panjang mereka ni semuanya sudah jadi dalca. Sekarang ni Ismail Sabri dah ada kepala dia sendiri. Dia tidak ingin tertakluk kepada arahan kluster mahkamah. Okey, saya ambil satu lagi soalan. Muhammad Bon, salam Regi, salam. Itu hari kata perikatan nak tarik sokongan November bulan lepas, tiada pun. Oh, ini banyak kali saya rasa kamu lah banyak kali tanya ni. Okey. Jadi politik ni, nombor satu, dinamik. Nombor dua, kita tak sangka UMNO bodoh. Minta maaf ya, kita tak sangka UMNO bodoh. Jadi bila kita buat
satu penilaian, bila kita buat satu perancangan pada ketika dibuat, dan saya pun beritahu dijangka, ya, bukannya benda tu dah pasti. Jadi anda rujuk balik, anda akan perhati saya beritahu dijangka bulan November ni, tidak akan lepas bulan November. Tetapi kita tidak sangka UMNO bodoh, sebab di Melaka tiba-tiba UMNO lawan UMNO. Jadi bila satu kebodohan berlaku, jangkaan akan berubah. Itu jawapan kau, ya. So anda pegang satu kata saya, sebab saya kata dijangka tidak akan bertahan melepasi bulan November. Tetapi disebabkan kebodohan UMNO lawan UMNO di Melaka, maka semuanya sudah berubah. Faham? Ya, so itulah penjelasan saya. Nur Hisham, apakah kelebihan UMNO jika pilihan raya lebih awal diadakan? UMNO tak ada kelebihan. Kita lihat kluster mahkamah dah terdesak, Najib dah terdesak, Zaid dah terdesak. Jadi kalau mereka teruskan dengan tidak adakan pilihan raya sehingga 2023, kemungkinan amat tinggi Najib akan dipenjarakan, Zahid akan dipenjarakan dan sebagainya. Okey. Daripada mengambil risiko dipenjarakan, lebih baik mereka mencuba pilihan raya walaupun mereka tahu UMNO tidak mungkin menang. Tapi lebih baik cuba. Sebab kemenangan UMNO di PRU 15 masih bukannya satu kepastian. Menang tak menang bukannya kepastian. Tapi mereka nampak jalan ke penjara lebih merupakan kepastian jika mereka tidak cuba dalam medan pilihan raya. So, kalau buat perbandingan, lebih baik cuba untuk menang dalam pilihan raya. Tapi memang tak ada kelebihan dalam UMNO. Ada orang kata PRN Melaka membuktikan penerimaan rakyat terhadap UMNO. Itu bohong. Sebabnya di PRN Melaka ramai boikot, tak mau keluar. Ya? Kalau di 2018 84% keluar mengundi. Di PRN baru-baru ni 65% keluar. Jadi bila peratus keluar rendah, ianya akan memihak kepada Barisan Nasional. Itu pun kalau kita lihat 12 daripada 21 kerusi yang dimenangi, UMNO menang, BN menang dengan majoriti kurang dari 1000. Jadi memang nak kata penerimaan rakyat terhadap BN ni meningkat tu mengarut. So jadi memang tak ada kelebihan, tapi mereka mengharapkan mereka boleh mengaburi mata rakyat dengan beritahu penerimaan terhadap BN sudah meningkat dan sekarang mereka nak buat pilihan raya cepat dengan harapan mungkin UMNO akan dapat sebilangan kerusi tertentu yang jika digabung dengan kerusi Pakatan Harapan boleh bentuk kerajaan. Ya, tapi berkemungkinan tinggi benda ni tak akan berlaku. Sebab PKR pun akan kena pukul nanti apabila muncul pejuang warisan muda, gagasan bebas dan sebagainya. PKR pun akan kena teruk, PAS pun akan kena teruk, PPBM teruk dan sebagainya. Jadi UMNO kalau cuba bergabung dengan Pakatan Harapan pun saya tidak jangka akan boleh bentuk kerajaan. Jadi memang mereka, tapi terdesak lah, mereka terpaksa cuba jugalah. Ya. Abu Hurairah, UMNO dan PAS akan bungkus pada PRU 15. Ya, tapi dengan syarat lebih ramai keluar mengundi, maknanya peratus mengundi tak rendah. Jadi itu yang penting. Zah Imah, perkara remeh pasal chopsticks jadi isu. BN ni banyak politik perkauman dia, keagamaan dia timbulkan isu-isu yang sebenarnya tak ada isu. Ya. Kemudian dia tampilkan diri dia sebagai penyelamat dan dia berkata perjuangan belum selesai. Dan benda-benda kecil akan dijadikan isu untuk alihkan perhatian rakyat. Isu chopstick ini satu kebodohan yang cukup nyata. Pentadbiran lah ni cukup nyata, satu kebodohan, satu tahap kebodohan yang teramat sangat pada pentadbiran ini. Dan isu-isu ni akan membodohkan rakyat.
ya, daripada memikirkan benda penting seperti situasi ekonomi semasa. Mereka mengalih perhatian kepada isu-isu bodoh. Ya, memang bodoh. Kalau Hanayo nak bertudung, ya, itu pun jadi isu. Itu satu kebodohan lampau, kebodohan nyata. Ya. Kemudian isu chopstick, pelbagai isu lagi. Ya. Inilah masalahnya dengan pentadbiran Barisan Nasional, PN dan sebagainya. Apa pandangan RJ dengan gabungan warisan muda pada PRU akan datang? Saya tak ada pandangan. Itu hak mereka. Cuma yang saya tahu semuanya ni akan dalam blok ketiga lah. Pejuang warisan muda, kalau ada gagasan piagam rakyat dan sebagainya, semuanya blok ketiga. Dan saya difahamkan akan berlaku kejutan di mana pihak-pihak tertentu juga akan bersama blok ketiga pada PRU 15. Razali Multinational, salam RJ, macam mana pada pendapat Parti Warisan akan melebar ke Semenanjung? Yang saya difahamkan di 17 ke 18 Disember ni akan berlaku pelancaran, dan ini amat dialu-alukan. Dan pada pelancaran tu kita juga difahamkan ada seorang adun yang akan dari Semenanjung ni yang akan masuk warisan. So kita lihatlah. Dan saya jangkakan penerimaan rakyat terhadap warisan di Semenanjung ni akan cukup membanggakan lah. Nazri Haranas, apa pendapat RJ UMNO nak cepatkan PRU? Tak ada masalah. Saya rasa rakyat pun nak PRU cepat. Rakyat pun nak dah tak tahan dengan gerombolan ni. Saya rasa ni, dan saya rasa sesiapa yang cuba melengahkan PRU, mereka hanya melengahkan sesuatu yang sudah menjadi nyata, iaitu kejatuhan Barisan Nasional ke tahap yang lebih teruk, dan Pakatan Harapan juga akan merasai satu kejatuhan, dan Perikatan Nasional memang akan kena teruk lah. Ya. Okey, saya rasa takat itu saja. Jadi saya minta semua share ramai-ramai dan rujuk kepada YouTube saya Regi Jasiri Taudin untuk part 1 bahagian 1 dalam bahasa Inggeris, di mana saya menceritakan situasi sebenar politik negara, sebelum anda menonton part 2 yang dijangka akan disiarkan tak lama lagi. Baik, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.